Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Kali ini, Ustaz akan menerangkan berkenaan tentang sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tahu tak apa yang dimasukkan dengan sifat siddiq? Nak tahu lebih lanjut? Tonton sehingga habis video yang disediakan. Selamat menonton. Sebelum itu, kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan yang ingin dicapai oleh anak-anak. Objektif. Anak-anak dapat menyatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang unggul. Kedua, anak-anak dapat menjelaskan sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kriteria kejayaan, anak-anak dapat mengaplikasikan sifat siddiq dalam kehidupan seharian. Jom jujur. Ups. Hana. Abang Omar, jangan bagi tahu Mama ya. Siapa yang sepakan? Mimi. Minta maaf Mama, saya yang buat. Tapi Mama Hana tak sengaja. Oh, tidak mengapa Hana. Mama maafkan. Terima kasih beritahu Mama. Bagusnya Hana, bagusnya Oma, jujur sama-sama. Jujur dengan semua, jujurlah sentiasa. Nabi Muhammad orang yang jujur, ramai yang percaya. Bila jujur, Allah sayang kita. Anak-anak, sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4. Anak-anak tahu tak apakah sifat wajib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sifat siddiq, iaitu bermaksud bercakap benar. Nabi seorang yang sentiasa bercakap benar. Sifat yang kedua iaitu sifat tabligh. Tabligh iaitu bermaksud menyampaikan. Nabi bersifat menyampaikan. Ketiga, sifat amanah iaitu jujur. Nabi seorang yang jujur. Dan yang terakhir, sifat fatanah. Sifat fatanah iaitu bermaksud Nabi seorang yang bijaksana. Hari ini kita akan membicarakan tentang sifat siddiq Nabi, iaitu bercakap benar. Sebentar tadi anak-anak telah melihat sedutan daripada video Omar dan Hana yang membicarakan tentang bercakap benar. Anak-anak, kita akan lihat satu ayat Al-Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Daripada surah An-Najm ayat ketiga. Maksudnya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi penerangan dan memberi penyataan berkenaan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia bukanlah mengikut hawa nafsu daripada Nabi. Sebaliknya, ucapan, arahan, perintah adalah ucapan tiada lain hanyalah wahyu
yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kita kena yakin dan percaya apa yang diperkatakan oleh Nabi dan Rasul ialah perkara yang benar. Kita akan lihat teks di sebelah. Ibu, ustaz kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang dihormati kerana sering bercakap benar dan berterus terang. Ya, semua perkara yang Nabi sampaikan benar dan pasti berlaku kerana baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah. Betul, sehingga kan ketika bergurau pun baginda tidak pernah berbohong. Ibu, Muaz ada terbaca, musuh Nabi pun mengakui sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah abang, Adibah hendak tahu juga hebatnya Nabi kita. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal. Dia sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hakam, adakah Muhammad itu seorang yang benar atau pendusta? Sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walaupun sekalipun. Oh, apabila kita mengamalkan sifat siddiq, kita dipercayai dan disukai. Kan abang? Sebab itu Allah mewajibkan kita bercakap benar. Kita juga mendapat pahala. Allah mencatatkannya sebagai seorang yang benar dan kita dijauhi daripada neraka. Hebat sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibah pun hendak mengamalkan sifat siddiq seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibu? Insya-Allah kita boleh. Caranya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bersahabat dengan rakan yang baik. Berani untuk bercakap benar. Sebagai rumusan, kita perlu meletakkan diri sebagai orang yang ditipu. Adakah kita akan berasa gembira atau sedih apabila mengetahui diri ini telah ditipu? Sudah pasti kita tidak akan gembira. Begitulah juga orang lain. Sudah pasti tidak mahu ditipu. Maka dengan itu, kita mesti berusaha untuk tidak bercakap bohong dan sentiasa meluruskan lidah dalam apa jua keadaan sekalipun. Seorang yang bercakap bohong diibaratkan seperti seorang yang bercakap mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga kan tidak ada seorang pun sanggup berada di hadapannya untuk mendengar kata-katanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang hamba berdusta dengan satu pendustaan, maka malaikat akan melarikan diri daripadanya sejauh sebatu lantaran bau busuk pendustaannya itu. Maka dengan itu Ustaz harap anak-anak dapat mengamalkan dan menjadikan sifat siddiq salah satu daripada perilaku yang dapat kita lakukan setiap hari. Ustaz harap anak-anak dapat menjaga diri sepanjang berada di rumah dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.